Baiklah Maulana, katakan saya bersetuju. Mungkin sebahagian daripada kita bersetuju bahawa dalam bab ni kita ada banyak ulama yang mungkin ulama-ulama ini berpegang ke pandangan bahawa Nabi SAW ni adalah awal kejadian. Antara yang disebutkan dalam sebahagian kitab yang dituliskan oleh Mufti Syamsul Huda Al-Misbah dari Jamiah Ashrafiyah dalam kitab dia Man huwal awwalul khalqil kafah yabhathu hawla hadits Jabir wa raddu ala man qala annahu mawdu'. Dalam kitab ni dia membawakan sekurang-kurangnya 37 ulama. 37 ulama nukilan yang banyak yang meyakini, yang dikatakan bahawa hadis Jabir ni boleh diterima dan sebagainya. Jadi ada orang kata ini ramai ulama. Kalau kita tak bersetuju dalam hal ini, seolah-olah kita tak meraihkan khilaf dan ini adalah mu'tabar. Khilaf ini adalah mu'tabar. Itu yang pertama. Kaitkan sikit tadi dengan isu yang disebutkan oleh Ustaz Nurdurus. Belum lagi untuk jawab sekarang. Saya bagi pada Ustaz Nasai, saya petik saja. Bahawa perkara ini dia bukan usul yang menyesatkan. Seperti mana pernah disebutkan. Kita ambil contoh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dia tak sebutkan isu awal penciptaan ni dalam Kitabul Tauhid, dalam Kitabul Iman. Dia sebut dalam Kitab Bada'il Khalq. Jadi dengan dua isu ni saya gabungkan jadi satu. Dia menyebutkan bahawa kita dalam hal ni berlapang dada lah. Ini khilaf yang mu'tabar. Apa pandangan Maulana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengurus Majlis. Dia janji, Tuan Moderator janji dia nak bagi soalan mudah. Tapi bila kita tengok soalan tu memang susah lah sebenarnya. Sebab sekarang kita nak deal dengan satu benda yang dah jadi ratusan tahun. Umur ratusan tahun, benda ni dah membumi dalam masyarakat Malaysia terutamanya dan masyarakat Islam secara umumnya, yang mana dalam kehidupan kita ni kita ada satu pandangan terhadap para ulama Islam, terhadap kitab-kitab Islam ni yang dah jadi macam satu pandangan takdis, memuliakan. Saya ada tulis pasal sehari dua ni lah tentang ulama-ulama bercakap atas nama agama. Siapa yang mana mati dalam keadaan ada kopi dalam perut dia, maka dia tidak akan masuk neraka. Jadi kalau kita kritik, kita akan dapat gelaran murni itulah Wahabi itu kan. Tapi kita akan dapat gelaran murni itulah pangkat darjah kehormat tu. Tapi kalau kita tak kritik, sampai bila agama ni dia jadi macam milik eksklusif setiap individu bercakap tanpa dalil. Sedangkan kita belajar dalam Quran, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kamu bercakap sesuatu berkaitan dengan Allah, benda yang kamu tak tahu, benda tu Allah Subhanahu Wa Taala letak sebaris dengan syirik. Bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang senang. Jadi dia bertitik tolak pada asalnya agama ni milik siapa. Kita ada panelis yang cerita tentang kesan falsafah dan seumpamanya terhadap agama Islam, itu satu sudut. Tetapi dari sudut yang lain, agama ni milik siapa? Agama ni milik Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kenalkan kita cara untuk kita kenal Allah. Jadi kita tadi pun Prof Wan Azman nama dia. Wan Azam bagi tahu ini ialah isu sam'iyat. Bila isu sam'iyat, saya rasa menjadi kesepakatan di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sama ada Syairah, Maturidiyah ataupun Athariyah, Hanabilah, bahawasanya sam'iyat dia berhajat kepada dalil. Berhajat kepada dalil daripada Quran, berhajat dalil daripada hadis. Kalau hadis ada dia punya kriteria-kriteria. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kronologi perbahasan tentang Nur Muhammad dalam tradisi keilmuan Islam, kita adalah tengok sikit-sikit benda tu pada kurun-kurun awal. Tetapi dia tidak terperinci sebagaimana yang ada pada kurun-kurun terkebelakang. Sebab tu, bila kita bahaskan tentang sesuatu perkara, sama ada di akidah, sama ada di fiqh, sama ada apa-apa pun, kita akan tanya bila benda ni mula wujud. Kita nak tahu dia wujud bila, suasana kewujudan dia bila, siapa yang mula sebut, kemudian apakah sandaran bagi idea ataupun perkara yang dibahaskan tersebut. Kalau tak, kita akan menisbahkan kepada agama Islam satu benda yang bukan daripada Islam. Sebagaimana kita tahu, saya tanya Maulana Nasim kita,
Maulana Abu Nailah tadi, berdasarkan kajian beliau terhadap kitab-kitab tafsir ahli sunnah sebagai contoh, jumpa tak perincian tentang Nur Muhammad secara panjang lebar, detail? Beliau kata tak ada. Kalau jumpa pun yang pendek ringkas, yang paling awal diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah nur Nabi engkau wahai Jabir. Dia berhenti situ je. Dia tak ada versi yang panjang lebar sebagaimana dalam kitab Syiah ataupun kitab-kitab mutaakhirin ahli sunnah yang datang pada kurun ke-10, ke-11 dan seumpamanya. Jadi saya tak jumpa tuan-tuan, kecuali sedikit sangat. Al-Qadhi Iyad pada kurun ke-6 adalah beberapa riwayat yang beliau bawa tapi dikritik oleh ulama yang datang selepas itu. Allamah Aini rahmatullahi alaih dalam Umdatul Qari bila membahaskan tentang perkara yang paling awal diciptakan oleh Allah, dia kata waqila nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhenti sampai situ je tuan-tuan. Sehinggalah dia datang zaman Qastallani rahimahullah, syarih Bukhari, antara ulama besar mazhab Syafi'i meninggal pada tahun 923 Hijrah. Beliau dalam Al-Mawahib menyatakan bahawasanya dia bawa riwayat itu agak panjang lebar dan dibawa riwayat-riwayat yang lain. Contohnya riwayat, semua Dr. Rozaimi dah bahas tadi. Kita tahu kedudukan dia dari sudut sanad macam mana, dari sudut matan dia macam mana. Benda itu tidak membantu doktrin ataupun pegangan Nur Muhammad sebagaimana tersebar di dalam masyarakat Melayu pada hari ini. Jadi apa yang saya ingin sampaikan, betul ada benda yang namanya khilaf para ulama. Sebutlah 10 orang pun, 20 orang ke, 100 orang ke, kita tidak melihat kepada kathrah. Kita tidak melihat kepada bilangan. Kita kena melihat kepada apakah hujah di sebalik pegangan yang dipegang dan disebarkan tersebut. Jadi kalau dia bergantung kepada 1-2 dalil yang mana bila dicek mengikut neraca ahli ilmu sendiri, bukan neraca W, kalau itu pun tidak lepas, maka bilangan yang ramai tidak memberi apa orang cakap, tidak memberi manfaat kepada kita. La yanfa', la yughni wa la yusmin min ju'. Benda itu tidak memberi manfaat. Apatah lagi jika yang banyak itu bukan daripada ahlinya sebagai contoh. Katakan isu ni dia berkait dengan hadis, tetapi yang bercakap tu bukan orang hadis yang terkenal berada di atas manhaj ahli hadis yang betul, maka tidak memberi manfaat juga. Bukan semua benda yang bersifat khilaf kita perlu raikan. Dan Dr. Profesor Basri pun bagi tahu, bukan semua benda yang harus kita perlu sebarkan. Ustaz Nodros kita pun bagi tahu tadi, kalau kita biarkan benda ini untuk masa yang akan datang, dia akan sampai kepada peringkat manusia akan mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah berlaku kepada agama terdahulu. Jadi ada khilaf yang mana pada kita khilaf itu dia tidak muktabar langsung. Apatah lagi dengan perincian sebagaimana dalam hadis Jabir, dibuat daripada cahaya Allah, kemudian cahaya itu dibagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama dibuat ini, bahagian kedua dibuat ini, bahagian ketiga dibuat ini, 1/4 terakhir dibagi lagi 1/4, 1/4 itu dibahagi lagi. Dia jadi macam kartun tuan-tuan. Jadi bukan semua khilaf mu'tabar. Kita boleh berlapang dada jika berlapang dada itu pada khilaf yang mu'tabar. Bukan semua khilaf ja'a mu'tabara, bukan semua khilaf datang dalam bentuk mu'tabar maksud kita boleh raikan. Khilaf yang mu'tabar ialah khilaf yang mana berdasarkan kepada dalil dan kaedah memahami dalil sebagaimana digariskan oleh para ulama. Saya bersembang dengan Dr. Rozaimi sebelum forum tadi. Masalah kita bila benda ni dia terlepas masuk dalam kitab para ulama dan orang akan kata kamu lebih alim ataupun ulama lebih alim. Lagilah bila orang tu sahabat Al-Qastallani sebagai contoh, sahabat Qadhi Iyad, bukan orang kecil-kecil ni tuan-tuan. Tetapi benda itu terlepas masuk dalam kitab mereka, tak tahulah kenapa mereka masukkan. Mungkin mereka anggap orang boleh bezakan hadis yang ada sanad dengan tak ada sanad, hadis yang sahih tak sahih. Sebab kalau ikut kami, ikut saya yang Dr. Rora yang berada di atas jalan mutaqaddimin dalam bidang hadis, bila perawi tu imam-imam jarah ta'dil kata fulan matrukul hadis, hadisnya telah ditinggalkan, kitab hadis dia tidak boleh ada di dalam kitab-kitab ulama dah sepatutnya. Kalau nak letak, kena letak dalam kitab mawdu'at, kena letak dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah yang hadis-hadis wahyi. Tetapi sekarang berlaku ketidakcermatan dalam mengambil dan mengutip hadis sampaikan dia terlepas masuk dalam kitab tafsir, terlepas masuk dalam kitab fiqh, terlepas masuk dalam kitab-kitab sirah, maulid dan seumpamanya. Dulu tak apa, ada orang seperti Ibn Hajar, ada orang seperti Al-Iraqi, ada orang seperti As-Subki yang mana bila mereka kritik tidak ada sentimen isu W ataupun Taimi tak Taimi.
Semalam bila saya baca tuan-tuan, berkaitan dengan hadis-hadis Jabir ni, Ibn Taymiyah rahimahullah antara satu tokoh yang kontroversi. Tetapi beliau dinukilkan kata-kata beliau bila beliau kata ada lafaz yang mana Adam antara tin dan juga turab, lebih kurang gitulah. Maudhu' dia kata Ibn Taymiyah ialah satu orang yang alim. Az-Zurqani ketika mana mensyarahkan Al-Mawahib Al-Laduniyah oleh Al-Qastalani, dia bawa kenyataan siapa Ibn Taymiyah dan seumpamanya. Tetapi kita sampai kepada satu zaman, bila orang tengok di skrin, ada nama Ibn Taymiyah, Wahabi, Pak Wahab lah. Walaupun Ustaz Engku dia dah nafikan kewahabian daripada Ibn Taymiyah, tapi masih lagi ada orang yang mana dia kata, ni geng Wahabi. Jadi kita tak boleh terima. Saya bukan nak main isu Ibn Taymiyah, Wahabi tak Wahabi, tapi saya nak bagi tahu kita berada dalam satu suasana yang begitu parah. Suasana yang mana kita tidak berjalan mengikut neraca ahli ilmu, sehingga kan kita jadikan khilaf itu sebagai satu senjata untuk membolehkan semua benda. Khilaf ni satu senjata untuk membolehkan semua benda, walaupun dengan tafsiran yang mengarut yang datang daripada hadis Jabir. Walaupun bekas mufti Diyar Misriyah Syekh Ali Jumaah dia kata hadis Jabir tu maudhu' tetapi maknanya sahih. Saya tak tahu maknanya sahih tu datang daripada dalil mana. Bila kita nak kata makna sahih, mesti kita kena ada dalil daripada Quran di tempat yang lain. Kita ada dalil daripada hadis-hadis daripada tempat yang lain yang menyokong isi kandungan tu. Kalau tuan-tuan baca hadis Jabir tu ataupun hadis yang Syiah, Nur Nabi Muhammad dan Nur Ali, tuan-tuan rasa makna tu sahih ataupun tidak? Saya rasa tak sahih. Dan isu satu lagi tuan-tuan, benda ni bukan kita nak bahas tentang syurga neraka, tidak. Bila kita bahas tentang sesuatu benda tu sebagai menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyalahi ajaran Quran dan juga hadis, kita cerita tentang satu benda namanya sesat. Nampak tak? Kita ada Ahlussunnah wal Jamaah yang mana menjadi mi'yar, menjadi kayu ukur, menjadi parameter dalam kehidupan kita. Jadi bila menyimpang, maka kita akan kata mereka sebagai ahlul bid'ah wal ahwa. Ahli bid'ah buat benda baru dan juga ahli yang mana mengikut hawa nafsu. Jadi golongan ini perlu ditahzir, golongan ini perlu dijauhkan daripada masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat dapat jaga agama mereka, akidah mereka. Takut-takut apabila berlalunya satu masa, mereka akan terjerumus ke dalam akidah-akidah yang mana boleh membawa mereka kepada syirik. Bila syirik tuan-tuan, semayanglah macam mana pun, puasalah macam mana pun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa cukuplah kot dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya ingat dalam penjelasan tu ada dua hujah yang utama. Yang pertamanya ialah perkataan ulama dinilai. Tak cukup sekadar kata khilaf, tak cukup sekadar nakal 11 pandangan As-Suyuti, 37 pandangan ulama tak mencukupi. Kita kena tengok apa hujah ulama. Yang keduanya ialah kesesatan tak semesti dalam perkara usul. Kena usul dengan furu' tu sendiri juga dibahaskan.